Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik makcik Otok Arung, hari ini ada satu skandal projek bernilai lebih 6 bilion ringgit. Sangat-sangat meletup dan sangat-sangat mengejutkan. Seperti biasa, anda semua bersiaran secara eksklusif bersama Hero Rakyat, bersama penganalisis politik bebas yang paling popular di seluruh dunia, yang paling ditakuti oleh penyamun, perompak penyangak, geng-geng bosku ni. Tajuk perbahasan kita pada hari ini berbunyi skandal projek 5 kapal Tentera Laut Diraja Malaysia yang sudah dibayar lebih 6 bilion ringgit, tapi kapal tu belum siap. Kapal tu jadi halimunan. Jadi skandal projek ini dikaitkan dengan beberapa orang pemimpin UMNO. Belum selesai masalah 1MDB, SRC, projek rasuah Rosma, projek rasuah Bosku Najib, projek rasuah Jolo dalam mahkamah. Sekarang ada lagi skandal projek bernilai 6 bilion ringgit yang cukup tergempar, yang cukup panas pakcik makcik Otok Arung. Belum lagi selesai masalah projek rasuah Zahid Ponorogo dalam Yayasan Akal Budi di Mahkamah Malaysia. Ada lagi balak dan malapetaka menimpa negara kita pakcik makcik Otok Arung. Tajuk ni memang sangat ditakuti oleh pemimpin penyamun penyangak ni. Buat kali pertama disahkan oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PAC, di Parlimen. 5 kapal perang, 5 kapal tempur untuk menjaga kedaulatan Malaysia dalam TLDM, dalam Kementerian Pertahanan. Projek tu tak siap, terbengkalai, walaupun sudah dibayar oleh rakyat Malaysia 6 bilion ringgit. Saya ulang, masalah terbaru negara kita, masalah sangat besar, mengancam keselamatan, kedaulatan negara Malaysia di peringkat antarabangsa, kerana skandal projek kapal tempur, kapal perang TLDM, LCS. 5 kapal tu sepatutnya sudah siap, sudah dibayar pun 6 bilion ringgit, tapi kapal tu lesap, lenyap, tak pandai-pandai siap. Projek ni diluluskan oleh siapa, di zaman siapa? Projek ni dibagi oleh siapa, ditandatangan oleh siapa pakcik makcik Otok Arung?
Bila projek ini dirasmikan, siapa cerdik pandai di sini tolong bagi komen dalam ruangan video siaran eksklusif ni. Pak cik mak cik Otok Arung dalam UMNO ada jawapan kah? Jangan pula kau jawab fitnah. Ini telah disahkan benar oleh Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri, oleh Parlimen, oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Sudah disiasat awal-awal. Duit rakyat, duit negara hangus macam begitu. 6 bilion ringgit sekalinya kapal, 5 kapal LCS. Kapal perang, kapal tempur. Tiada. Lenyap. Halimunan macam kapal hantu. Sebelum meletup kita punya siaran langsung ni, saya tanya soalan cepu mas. Projek pembinaan kapal tempur, kapal perang, LCS untuk TLDM ni zaman siapa, Pak Cik Mak Cik Otok Arung? Siapa yang jadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan waktu tu? Tahun bila projek ini dirasmikan? Pak cik mak cik, ini duit rakyat ni bukan sedikit ni. Hilang lesap. Hilang bersama kapal-kapal Tentera Laut Diraja Malaysia. Kesian TLDM. Dijanjikan 5 kapal LCS, kapal tempur untuk jaga pertahanan laut negara. Tiba-tiba duit rakyat, duit negara. 6 bilion tidak ada hasil apa-apa. Menterinya siapa ni? Menteri Pertahanan waktu tu. Dia bagi projek ni bukan secara tender terbuka. Projek ni, projek direct nego, Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Tak timbul-timbul 5 kapal tu. Dahsyat, cukup dahsyat. Duit sudah dibayar 6 bilion ringgit. Tapi kapal belum siap. Jadi 6 bilion ringgit ni sebenarnya dibuat apa ini? Tak ada yang boleh jawab. Zaman siapa projek ni? Siapa yang buat projek ni? Siapa yang rasmikan projek ni? Siapa yang tanda tangan projek ni? Siapa yang bayar 6 bilion ringgit projek ni? Syarikat kroni mana yang dapat? Menteri mana yang luluskan? Menteri Pertahanan mana yang bagi? Menteri Keuangan mana yang bayar? Tak boleh jawab. Saya bagi clue lah. Nama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang luluskan projek kapal bernilai bilion-bilion ringgit ni, nama depan dia N. Ini nama paling famous di seluruh dunia. Dia ni ada skandal merompak SRC 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit di seluruh dunia bersama Jolo. Aku bagi hint. Nama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ni, dia bayar 6 bilion ringgit, lepas tu kapal belum siap. Satu pun kapal belum siap. Siapa nama Perdana Menteri, Menteri Keuangan tu? Huruf depan dia N. Ada yang boleh jawab nama penuh dia siapa? Macai-macai bosku di sini, okey juga kamu? Koyak, kepanasan, sakit mental.
Berdarah benana, lubang telinga kamu. Anjing-anjing politik bosku di sini okey juga kamu. Ini skandal baru nih, skandal projek rompakan baru. Wah, projek belum siap, duit rakyat sudah dicuri. 6 bilion ringgit, bosku. Dahsyat juga kau ini. Jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, kerjanya merompak-merompak di belakang rakyat. Sampai 5 kapal tu tidak dinampak oleh tentera-tentera laut di Raja Malaysia. Puas dengan berita tergempar ni? Sepatutnya masalah besar ni tidak kantoi. Kan bosku? Sepatutnya masalah projek kapal lebih 6 bilion ringgit ni tidak diketahui oleh orang-orang kampung. Hari ini sudah meletup. Memang viral isu ni. Siapa yang disalahkan? Jangan pula tiba-tiba kau salahkan Jupazli Syed Ahmad. Bukan saya yang jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tahun 2011 lalu ya. Oi, pemimpin AMNO, nama depan dia N. Dia ni 2011 kasih lulus itu projek, kasih lulus itu duit 6 bilion ringgit walaupun kapal belum siap. Pelik bin ajaib ya bosku. Macam mana kau ni? 5 kapal belum ada progres, belum siap, belum nampak depan mata. Wah, ikut suka hati kau. Ambil duit rakyat terus bayar dengan kroni kamu 6 bilion ringgit. Macam tu cara buat projek. Dahsyat kamu ni. Besar lesen kamu merompak, ha? Bosku, rompak banyak-banyak ni buat apa, bosku? Boleh masuk, boleh dibawa masuk dalam lubang kubur ke itu? 6 bilion ringgit bersama kapal-kapal halimunan yang tak pandai siap itu. Woi, bagi tahu konon kami, merompak hari-hari ni bukan 1 ringgit kau rompak. Ini kes baru ni 6 bilion ringgit. Duit lesap, kapal pun lesap. Boleh bawa mati ke ini dalam lubang kubur ini? Boleh dibawa masuk ke dalam neraka? Ha? Astagfirullahalazim. Orang-orang UMNO tolong jawab. Yang korang ni ketagih merompak-merompak bersama bosku ni, 6 bilion ringgit ni lesap, kapal-kapal TLDM lesap. Kamu buat apa dalam negara ni? Ya Allah ya Tuhanku. Besar juga nafsu serakah kamu ni. Kau buat main-main? Duit rakyat, duit negara sampai kapal lesap, duit lesap macam tu? Projek terbengkalai? Kau nak tanya bukti? Oi, 5 kapal TLDM belum siap. Duit sudah habis dibayar, tapi kapal tiada. Pergi mana duit itu? Di mana kamu simpan? Ha? 6 bilion ringgit itu. Astagfirullahalazim. Projek terbengkalai. Ini macam projek Gajah Putih. Ini memang projek toyol-toyol penyamun kah? Sampai kapal tu tak nampak? Nah, sekarang siapa yang disiasat? Dengar-dengar ada lagi yang akan didakwa dalam mahkamah dan check-in penjara Sungai Buloh. Nah, memang tidak dilarang kau bosku dengan Ponorogo.
buat apa-apa projek dekat negara ni. Tidak dilarang. Tapi pokok pangkalnya sekarang ni berdasarkan siasatan jawatan kuasa kira-kira wang negara di parlimen mengesahkan duit rakyat hangus 6 bilion ringgit kapal tak ada. Jawatan kuasa kira-kira wang negara menghantar laporan bukti kepada SPRM untuk siasatan dan pendakwaan mahkamah. Siapa lagi yang terlibat ni dalam projek ni? Dia ni Menteri Pertahanan. Yang ada kes mahkamah sangat banyak juga, Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya bagi clue lah siapa pemimpin UMNO ni. Huruf depan dia Z. Nama panggilan dia Ponorogo. Pada tahun 2011, dia ni jadi Menteri Pertahanan. Dia bersama-sama bosku meluluskan projek pembinaan kapal LCS untuk TLDM. Projek ni sangat bagus untuk keselamatan, kedaulatan, keamanan negara, untuk menjaga nyawa-nyawa rakyat, menjaga keselamatan negara. Sangat bagus. Apa yang tak bagusnya projek ni? Lebih 6 bilion ringgit sudah dibayar untuk syarikat kroni Ponorogo dan CN tu. Tiba-tiba kapal tu toyol-toyol ni tak kasih siap. Berapa tahun sudah projek kapal ni, Pak Cik Makcik Oto Arum? Dari tahun 2011 sehingga tahun 2021. 10 tahun sudah projek ini. Ayo, duit sudah ambil 6 bilion ringgit, dibagi masa 10 tahun, satu pun tak siap, Ponorogo, bosku toyol. Biar betul kamu ni. Satu ni bosku toyol, satu ni toyol Ponorogo. Biar betik. 10 tahun projek ni dibagi masa oleh rakyat, oleh kerajaan Malaysia untuk siap. 6 bilion ringgit sudah dibayar, satu pun tak siap. Berdasarkan KPI Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Malaysia, syarikat kroni bosku toyol dan toyol Ponorogo tu sepatutnya sudah siap 5 kapal Ogos 2022. Sekarang ni bulan Ogos sudah, Pak Cik Makcik Oto Arum. Satu kapal tak siap tapi duit sudah habis. Hilang macam tu bersama kapal-kapal tu. Jadi akhirnya, apa masalah besar bosku toyol dengan toyol Ponorogo ni? Dorang dua ni paling wanted. Sebab dorang ni lah yang bayar 6 bilion ringgit tu. Macam mana dua toyol ni dia bayar 6 bilion ringgit tapi kapal tu tiada? Cuba tolong jawab. Kenapa kau bayar 6 bilion ringgit dengan syarikat kroni kau tapi kapal tu tiada? 5 kapal tu langsung tak ada siap. Bergotong royong kah kamu ni? Toyol-toyol sekalian? Merompak, menyamun? Astagfirullahalazim. Tak serik-serik kamu ni ya? Kes mahkamah beratus-ratus kes jenayah rasuah. Ditambah lagi dengan kes projek kapal TLDM. 6 bilion ringgit. Sepatutnya 5 kapal sudah siap untuk menjaga kedaulatan negara. Kamu ni mensabotaj kedaulatan negara ke apa? Bagaimana kapal itu? Tenggelam bersama kapal Titanic? Di kutub utara, kutub selatan? Di bulan sudah kapal itu?
Dahsyat juga. Dengar-dengar. SPRM nak tangkap 2 toyol ni lagi. Ya. Dengar-dengar SPRM nak dakwa lagi toyol-toyol ni. Matilah ini kali. Habislah. Kena bayar balik ni 6 bilion ringgit ni toyol-toyol sekalian. Guni-guni juga kamu ni. Bosku toyol. Toyol Ponorogo. Kapal belum siap, 6 bilion ringgit sudah bayar. Semua ni maksudnya apa? Merompak kamu? Mencuri? Buah rasuah? Berapa komisen rasuah dapat? Woi, toyol-toyol penyamun yang tengok aku punya siaran eksklusif ni. 25%? 15%? Bosku toyol? Toyol Ponorogo? Ya Allah, ya Tuhanku. Ini memang projek gaib ini. Dahsyat ya teknologi kapal LCS ni. Rupa-rupanya kapal tu berteknologi gaib. Duit rakyat, duit negara sudah lesap macam begitu hangus. 6 bilion ringgit. Ya Allah, projek terbengkalai. Rupa-rupanya kapal itu jadi kapal gaib. Sudahlah sekarang ni musim perang dunia ketiga. Kau tengok China tu menyerang Taiwan, menyerang Amerika Syarikat sudah. Amerika Syarikat pun dah ready perang dunia ketiga. Rusia berperang dengan Ukraine. Jadi negara kita ini, di tengah-tengah laut Cina Selatan ni macam mana? Kapal tiada. Apa kita buat ni? Kau terkejut? Aku bebas. Bukan aku yang merompak projek ini. Jangan kau terkejut di sana. Jangan kau menggut-ngut di sini. Tidak ada jenayah ni. Sebab itu kau terkejut kan? Malu kau tengok aku bebas. Oi, bosku toyol. Toyol Ponorogo. Sudahlah kamu ni menghitung hari disumbat dalam penjara Sungai Bulu. Kantoi lagi merompak. Projek kapal 6 bilion ringgit. Tak malu kah? Ya Allah, ya Tuhanku. Pergi mana 5 kapal itu? Pergi mana menghilang 6 bilion ringgit itu? Bosku toyol? Toyol Ponorogo. Jawab konon. Jangan main-main. Kes ini ada bukti ditemui. Duit rakyat dicuri, dirompak, hilang. Duit rakyat dibazirkan. Projek kapal ni terbengkalai. Tidak dapat diteruskan sebab out of budget sudah. Sudah bayar 6 bilion ringgit. Kapal belum siap. Lepas tu, budget tak cukup. Hutang negara 1 trilion ringgit. Duit negara tak cukup. Hutang negara bertimbun-timbun. Ni projek kapal TLDM terbengkalai. Duit rakyat sudah habis 6 bilion ringgit tapi tidak ada kapal itu. Ini duit kami, duit negara kami. Jangan kau main-main sana. Boleh mati kau dalam penjara Sungai Bulu itu. Kalau tumbang lagi kau PRU 15 sebab kapal ini, hendak siap macam mana? Bosku toyol. Toyol Ponorogo. Kalau kapal ni tak selesai masalah dia, 6 bilion ringgit lesap macam begitu, hangus macam begitu, boleh tumbang itu Parti Lanun itu, PRU 15. Parti Lanun penyamun nombor 1 di dunia. Macam kamu mau kalah pula PRU 15. Mengamuk sudah rakyat ini. Orang Melayu, orang Cina, orang India, Sabahan Sarawakian. Sebab kantoi. 6 bilion ringgit duit negara, duit rakyat.
Hangus macam begitu. Ya Allah, 5 kapal tidak siap. Jadi gaib. Wih, ramai juga ini menonton. 306 juta orang. Kenapa juga kamu nih terlampau lagak, terlampau gatas, terlampau rakus, tamaha, hendak puas merompak berpuluh-puluh bilion ringgit 1 MDB SRC? Ini pun projek kapal TLDM pun, ya Allah ya Tuhanku. Rupa-rupanya ini bukan rompak lagi ini. Ini memang projek atas angin ke ini? Ini memang projek atas kertas saja, tapi duitnya diambil. Wuih, dahsyat. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Rupa-rupanya projek kapal ini hanya untuk dirasmikan. Diumumkan begitu sahaja, diluluskan duit dia 6 bilion ringgit. Tapi tidak ada kapal itu. Ini telah diakui oleh Menteri Pertahanan yang baharu, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On hari ini. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On selaku Menteri Pertahanan baru terkejut juga. 5 kapal tu tak siap. Duit sudah bayar 6 bilion ringgit. Kata Hishamuddin salah tetap salah. Memang masalah ini perlu diselesaikan. SPRM dengar-dengar memang confirm siasat bosku Toyol dengan Toyol Ponorogo. Terima kasihlah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Akhirnya ada juga pemimpin UMNO, Menteri Pertahanan baru yang cukup gentleman. Mengaku juga ada masalah. Setelah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bongkarkan bukti-bukti siasatan. Setelah Toyol Ponorogo tu disiasat oleh Parlimen, bertahun-tahun disiasat, terbukti kapal tu memang belum siap, tidak ada. 5 kapal itu yang dijanjikan oleh Ponorogo. Siapa yang janji ni? Buat kapal TLDM, katanya kalau bayar 6 bilion ringgit boleh siap 5 kapal bulan Ogos 2022. Sekarang ini 5 Ogos 2022 sudah Toyol Ponorogo. Mana sudah 5 kapal yang kau janjikan itu? Duit rakyat, duit negara sudah habis 6 bilion ringgit ni. Hangus macam begitu saja kapal itu. Bagaimana 6 bilion ringgit tu? Dalam keadaan kapal semua belum siap. Sampai TLDM mengaku. Memang masalah ini, projek ini, something wrong. Kalau TLDM sudah mengaku 5 kapal belum siap, sudah bayar 6 bilion ringgit, siapa yang disalahkan? Tidak lain tidak bukan 2 Toyol paling terkenal di seluruh dunia. Satu ni bosku Toyol, satu ni Toyol Ponorogo. Tak perlu aku sebut nama penuh dia. Kamu komenlah nama dia dekat video ni. Cukup senang kau ya. 2 Toyol ni. Sekali mata jadi billionaire. Kau umumkan projek kapal TLDM. Projek atas angin, projek atas kertas semata-mata, hanya buat dia punya apa? Ekor kapal, so tidak ada kepala kapal, badan kapal tidak ada, buat ekor kapal saja, biar betul kau ini, astagfirullahalazim. Semua alat-alat untuk bina kapal dengar-dengar, dah buruk. Sebab projek ni terbengkalai. Macam mana boleh buruk? Astagfirullahalazim. Pakcik-makcik Oto Arum. Cuba bayangkan. Bukan saja 5 kapal tu tak siap. Semua kelengkapan-kelengkapan kapal itu
Buruk. Ya Allah, ini projek rompakan. Mengalahkan projek rompakan 1MDB. Ya, ini masalah sangat besar ini untuk bosku Toyol dengan Toyol Ponorogo. Bagus-bagus, sudah tangguh pembicaraan mahkamah kamu. Ada lagi masalah kes rompakan baru. Memang kau gali lubang kubur sendiri nih. Memang yang kena maki bosku Toyol dengan Toyol Ponorogo. Mari kita baca laporan rasmi siasatan jawatan kuasa kira-kira wang negara dalam parlimen yang mengesahkan projek pembinaan kapal LCST LDM terbengkalai, tidak siap, jadi kapal gaib, jadi macam kapal Halimunan, jadi macam kapal Titanic. Hancur kapal itu. Jadi buruk sudah kapal itu. Belum lagi diguna sudah buruk. Macam mana itu? Astagfirullahalazim. Sudah 10 tahun menunggu TLDM. TLDM pun pening-pening lalat. Macam mana kita mau jaga pertahanan laut negara, kedaulatan negara kalau tidak ada kapal ini? Ayo, kalau kita diserang ini oleh musuh-musuh, mati kita semua nih, hancur negara ini. Paci-maci oto arung dalam amno. Kalau tadi toyol-toyol itu yang mati ndak apa juga. Ini laporan rasmi. Fakta bukti, duit rakyat hangus 6 bilion ringgit sehingga 5 kapal TLDM sengaja tidak disiapkan selama 10 tahun. Duit sudah dimakan 6 bilion ringgit. Tidak ada kapal itu. Astagfirullahalazim, kamu dengar baik-baik ini. Tap-tap screen ramai sudah menonton ini. Toyol-toyol kesayanganku ini. Oke juga kamu? Koyak mental macam biasa, toyol-toyol kesayangan. Berdarah, benana, lubang telinga, sakit jantung, tak boleh tidur malam. Boleh kamu merompak, toyol-toyol sekalian. Tapi sepatutnya kamu merompak ini, ndak kantoi, ndak dinampak bah. Itu sejak dia punya perbahasan. Iyalah, memang itulah kerja kamu kan, toyol-toyol. Ndak kamu dilarang merompak 6 bilion ringgit projek-projek kapal Halimunan ini. Tapi masalahnya sekarang ni macam mana boleh kantoi bah ini? Ya Allah ya Tuhanku, bikin malu keturunan toyol-toyol. Kalau mau jadi toyol, pastikan 6 bilion ringgit ini ndak kantoi. Pastikan kapal-kapal gaib itu ndak kantoi. Kamu nih jadi toyol, merompak 1MDB, merompak SRC pun ndak pandai. Sampai kantoi, sampai kalah dalam mahkamah. Merompak projek solar hybrid 1,25 bilion ringgit. Ini toyol mak lampir sihir, nenek sihir ini. Kantoi juga. Sekarang ini masalah besar lagi. Kantoi juga kamu, toyol-toyol dupang. 6 bilion ringgit projek kapal LCST LDM nih. Barang ini disiasat bertahun-tahun untuk cari bukti. Ya Allah ya Tuhanku. Kantoi sokmo kau nih, bosku toyol, Toyol Ponorogo. Kasih banyak konon ilmu kamu merompak ini toyol-toyol sekalian. Dupang tongan, talengong, alam biara, belau, banal-banal dupang. Banan toyol tu, dupang tongan. Kalau mau jadi toyol, kasih siap dulu kapal tu. Kasih siap 1 kapal kah? 2 kapal kah? Ini
5 kapal semua hendak siap. 1 kapal pun tiada. Perahu kah, sampan kah, speedboat kah? Tiada. Jadi ini terang-terangan merompaklah toyol-toyol Dupang dalam umngok. Terlampau juga kamu ini. Parti umngok ni paling banyak bela toyol-toyol ini. Memelihara toyol-toyol. Semuanya kalau toyol-toyol ni buat kerja merompak. Sampai kapal TLDM yang tak siap tu kantoi juga merompak. Oi, bukti ni terang. Bosku toyol, toyol Ponorogo. Masuk gua kamu 2 sekarang ini. Kenapa kamu tidak ulas? 5 kapal ndak siap, tapi duit 6 bilion ringgit sudah kamu bayar. Macam mana nih? Proses pembayaran nih boleh dibuat? 5 kapal belum siap. Kementerian Pertahanan sudah sahkan, siasatan parlimen sudah sahkan, Hishamuddin pun siap sedia sudah nih mau siasat. Sebab waktu projek ni diluluskan bukan zaman Hishamuddin. Zaman Toyol Ponorogo. Siapa yang bayar duit ini? Bosku Toyol. Yang dupang-dupang itu ndak pandai merompak itu. Ini bukti dia. Kau minta bukti. Mari aku bacakan bukti dia. Berdasarkan laporan siasatan jawatan kuasa kira-kira wang negara, Putrajaya meluluskan permintaan tentera laut untuk pemerolehan 6 kapal tempur pesisir atau LCS dan memberikan kontrak projek itu kepada syarikat BNS. Syarikat BNS ni syarikat kroni siapa? Projek ni diberikan direct nego, diberikan daripada belakang pintu, bukan diberikan projek ini depan pintu ataupun tender terbuka ya. Pakcik Makcik Oto Arung, projek ini diberikan kepada syarikat kroni kesayangan Bosku Toyol dan Toyol Ponorogo bernama syarikat BNS. Syarikat BNS adalah syarikat besar. Antara pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut adalah LTAT, sebuah badan berkanun yang menguruskan dana pencen untuk anggota tentera. Semua bukan pegawai kehendaki menyumbang kepada tabung LTAT. Astagfirullahalazim. Ini duit pesara-pesara tentera kesian. Ini duit anggota-anggota tentera kita. Ya Allah, 6 bilion ringgit. Ya Allah, ya Tuhanku. Duit-duit tentera, duit-duit rakyat ni lesap macam begitu saja, 6 bilion ringgit. Bosku Toyol, Toyol Ponorogo, astagfirullahalazim, kesiannya. Patutlah tentera-tentera kita, pesara-pesara tentera kita ni menderita. Ya Allah, hendak puas kamu merompak 1MDB SRC. Kamu rompak juga duit tentera-tentera ni biar betul. Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahalazim, mengucap aku, ya Allah, sakit kepala aku terus. Astagfirullahalazim. Solidariti untuk tentera-tentera Diraja Malaysia. Kami terkejut. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Entahlah, susah juga mau cakap. Kita sambung. Syarikat BNS berpangkalan di Lumut Perak
yang juga menempatkan pangkalan tentera laut. Putrajaya membuat perjanjian pembinaan projek kapal LCS pada tahun 2011. Pada masa itu, Toyol Ponorogo ialah Menteri Pertahanan, manakala bosku Toyol, nombor 1 di dunia, memegang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Kamu mau tengok muka Toyol Ponorogo dan muka Toyol bosku nombor 1 di dunia tu, kau google lah sendiri. Memang muka diorang macam Toyol. Butak-butak. Rambut putih. Jangan kamu ketawa sana. Memang betul muka diorang macam Toyol. Kontrak projek pembinaan kapal LCS itu telah diberikan secara terus direct nego kepada syarikat BNS tanpa tender terbuka. Kenapa projek ni diberikan secara direct nego? Toyol Ponorogo. Oh, bosku Toyol nombor 1 di dunia ni. Kenapa projek kapal LCS Tentera Laut Diraja Malaysia ni diberi secara direct nego? Mau ambil duit tepi, duit rasuah, berapa? 1 bilion? Dapat duit commission? Aku tanya nih, Toyol bosku dengan Toyol Ponorogo. 1 bilion ringgit, uang commission, masuk akaun bank peribadi kah juga ni? Ndak kularang kau merompak. Bosku Toyol, Toyol Ponorogo. Aku tahu kamu ni memang makan duit haram. Sudah namanya Toyol kan? Sebab tu perut kamu pun buncit. Tapi masalahnya sekarang ni kantoi lagi ni. Dibongkarkan dalam siasatan jawatan kuasa kira-kira wang negara sampai meletup viral kes ni. Sampai Hishamuddin pun tak tahu nak backup macam mana. Cuba tolong jawab. Kontrak projek tersebut berkuat kuasa pada 3 Oktober 2013 dan akan tamat 2023. Astagfirullahalazim. Tahun depan tamat. Tapi satu pun kapal belum siap. Ini memang projek terbengkalai. Ya Allah, ya Tuhanku. Wah, ni memang projek atas angin. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam aku mau cabut je rambutku. 6 bilion ringgit duit rakyat. Kau curi macam begitu saja? Kita dah nak masuk 2023, satu kapal pun belum siap. Ya Allah, rupanya betul lah itu ya. Parti Lanun merompak 6 bilion ringgit. Astagfirullah. Kita sambung. Kapal Tentera TLDM LCS yang pertama sepatutnya dihantar kepada Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 lalu. Menurut laporan PAC, kapal itu hanya 44% siap. Astagfirullahalazim. Kapal TLDM, kapal yang sepatutnya siap 2019 sampai sekarang tak siap, 44% saja. Tapi duit sudah makan 6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit tu cukuplah buat 10 kapal. Hei! 6 bilion ringgit tu sepatutnya kapal tu lebih awal siap. Kau mau bagi alasan apa? Tak ada duit. Duit sudah dibayar. Oi, Toyol bosku, Toyol Ponorogo. Pergi mana 6 bilion ringgit tu kamu bayar? Dengan siapa kamu bagi duit tu? Kapal ni belum siap. Dari 2019 sampai 2022. Ya Allah, bergaruk kepala kami. Setakat ini, 6.083 bilion ringgit daripada dana yang diperuntukkan telah dikeluarkan. Sebahagian daripada pembayaran ini lebih awal dari jadual. Wow, kenapa Toyol bosku dan Toyol Ponorogo bayar semua duit ni sangat awal? Satu kapal pun belum siap tapi kau bayar awal. Masuk poket sendiri kan ini? Cuba tolong jawab konon. Kalau kau tak boleh jawab ni betul lah ni kamu merompak ni kan Toyol-Toyol?
Ya Allah, ya Tuhanku, terlampau juga toyol-toyol ini. Dahsyat juga, ah. Pada tahun 2019, Kerajaan Malaysia menubuhkan Jawatan Kuasa Khas Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan dipengerusikan oleh bekas Ketua Audit Negara, Amrin Buang. Laporan jawatan kuasa itu dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC pada 1 Disember 2020. Kenapa kantoi projek ni, duit rakyat dicuri 6 bilion ringgit, kapal pun dicuri, tak ada, lesak macam tu, tak siap. Sebab sebelum ini kerajaan Malaysia buat audit kepada projek-projek yang terbengkalai, dan projek mega yang didapati terbengkalai ini projek kapal tentera laut Diraja Malaysia. Projek berkepentingan awam. Projek mega bilion-bilion untuk jaga kedaulatan negara, keselamatan negara, keamanan negara, keselamatan nyawa rakyat. Ya Allah, ya Tuhanku, patutlah kita ni selalu kena buli oleh kuasa-kuasa besar asing di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Patutlah tentera-tentera kita selalu jadi mangsa keadaan di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Kapal tentera negara-negara kuasa besar asing, ya Allah, besar, sangat besar. Tiba-tiba kita tak ada kapal. Sebab projek LCS ni 6 bilion ringgit sudah hangus. Satu kapal pun tak siap, sepatutnya 5 kapal sudah siap bulan ini. Memang ngamlah tu. Ada audit oleh bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang. Dibogelkan, ditelanjangkan. Semua projek-projek toyol ni mencuri merompak duit rakyat. Ya Allah, satu kapal pun tak siap. Mau buat laporan apa? Sudah buat laporan pun. Sebab tu ada siasatan, kenapalah ramai dupang toyol-toyol di sini ni. Ui, toyol-toyol, dupang. Benda ni sudah dilaporkan. Dilaporkan kepada audit, Jabatan Audit Negara. Dupang disiasat oleh Jabatan Audit. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara dalam Parlimen. Ramai juga toyol-toyol ni ketinggalan kereta api. Mau menegakkan benang yang basah. 5 kapal itu pun belum siap. Duit rakyat hangus lebih 6 bilion ringgit. Apa cerita? Ya Allah, ya Tuhanku, ini namanya projek merompak ini. Kau mau tanya lapor? Ini nih sudah dihantar laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sampai Hishamuddin. Terpaksa jawab. Hishamuddin sampai tak tahu nak backup bosku toyol dengan toyol Ponorogo tu. Bukan masalah Hishamuddin, tiba-tiba Hishamuddin yang terpaksa cakap. Sebab bosku toyol dengan toyol Ponorogo ni, masuk gua. Biasanya toyol-toyol ni bising dekat Facebook. Bila terbongkar bukti rompakan projek kapal TLDM ni yang terbengkalai, tak pandai siap, duit sudah dimakan, alatan-alatannya semua, kelengkapan sudah expired, buruk. Ya Allah. Kenapa projek ni boleh terhenti? Duit sudah dibayar oleh rakyat. Lebih 60% bilion-bilion ringgit sudah dibayar. Kenapa terhenti projek ini? Tak cukup 6 bilion ringgit tu? Biar betul 6 bilion ringgit tu dibayar oleh kerajaan Malaysia supaya 5 kapal tu siap. Sudah dikira duit itu lebih daripada cukup. PAC, iaitu Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara di Parlimen, memutuskan pada tahun 2020 untuk membincangkan laporan Jabatan Audit Negara bagi menentukan sama ada perolehan dilakukan dengan betul atau tidak, serta jika objektif utama projek itu tercapai. Antara lain, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara di Parlimen memanggil bekas Menteri Pertahanan, iaitu Toyol Ponorogo, untuk memberi keterangan.
Hishamuddin Tun Husin juga dipanggil untuk menyelesaikan masalah projek 5 kapal LCS Tentera Laut Diraja Malaysia yang terbengkalai. Dapatan Siasatan mendapati model kapal LCS tidak dipilih oleh Tentera Laut Diraja Malaysia tetapi dipilih oleh syarikat kroni Bosku Toyol dan Toyol Ponorogo. Timbalan Ketua Sekretariat memberi keterangan bahawa Tentera Laut mahukan kapal kelas Sigma yang direka oleh Dammenschild Naval Shipbuilding Belanda. Panglima TLDM pernah menegur pasal projek kapal ini tetapi tidak diendahkan oleh Toyol Ponorogo dan Bosku Toyol. Dalam tempoh kurang 2 bulan, Toyol Ponorogo telah mengubah fikiran dan sebaliknya mengikut saranan syarikat BNS untuk menggunakan reka bentuk kelas Go Wind. TLDM mahu reka bentuk Daman. Tiba-tiba Toyol Ponorogo ni dia mahu bentuk Go Wind. TLDM tak setuju dengan reka bentuk baru yang dicadangkan oleh BNS. Tapi apa dibuat oleh Toyol Ponorogo? Dia tak ikut cakap Tentera Laut Diraja Malaysia. Dia ikut cakap dia punya syarikat kroni. Naval Group juga merupakan kontraktor Malaysia untuk 2 kapal selam kapal Scorpion pada 2002, satu perjanjian yang kini tertakluk kepada siasatan rasmi oleh pihak berkuasa Perancis. Tentera Laut Diraja Malaysia tidak berpuas hati dengan keputusan penukaran model kapal Tentera Laut Diraja Malaysia. Ini masalah juga ni Toyol Ponorogo. Kenapa kau sebagai bekas Menteri Pertahanan, kau tak ikut cakap Tentera Laut Diraja Malaysia? Tentera-tentera kita yang nak pakai kapal besar tu. Yang kau pergi ikut cakap syarikat kroni kau tu buat apa? It is something wrong dengan projek ni. Kata TLDM dalam siasatan di Parlimen. Sebenarnya TLDM tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Malahan kita juga dapati ada surat daripada Panglima Tentera Laut pada masa itu yang menyatakan dengan jelas tidak pernah berlaku pemilihan reka bentuk yang ditentukan oleh kontraktor utama dan bukannya oleh pihak pengguna. Nah kan? Awal-awal lagi projek ini bermasalah. Reka bentuk kapal tu jadi perbahasan dalam Tentera Laut Diraja Malaysia dengan Toyol Ponorogo. Biasanya kalau ada projek bina kapal-kapal besar untuk jaga perairan laut negara Malaysia ni, TLDM yang tentukan, bukan kontraktor pemaju tu. Ini adalah ayat daripada surat yang dikemukakan oleh Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Aziz bin Jaafar pada masa itu. Kantoi. Apabila Toyol Ponorogo dipanggil memberi keterangan, dia menyalahkan syarikat BNS dan Naval Group. Toyol Ponorogo, kau yang jadi Menteri Pertahanan? Kau yang berbincang dengan syarikat-syarikat kroni kau bina kapal tu? Panglima Tentera Laut sudah tegur kau. Diorang tak setuju dengan reka bentuk tu. Patutlah projek tu terbengkalai. Rupa-rupanya reka bentuk tu ditukar di saat-saat akhir. Bagus-bagus TLDM kongsi kepakaran untuk bina kapal. Tiba-tiba Toyol Ponorogo ni berpakat dengan syarikat kroni dia. Ikut kepala otak sendiri. Tukar reka bentuk kapal. Sekarang macam mana ni? 6 bilion ringgit hangus, kapal pun hangus. Yang rugi siapa? Rakyat, negara, kedaulatan negara terancam di musim Perang Dunia Ketiga ni. Jika Panglima Tentera Laut ketika itu mengatakan ini keputusan menteri, saya ingin menyanggah bahawa menteri tidak ada latar belakang arkitektur dalam naval. Jadi perkara memilih reka bentuk ini adalah perkara di bawah tanggungjawab pihak BNS dengan Naval Group. Toyol Ponorogo, kau Menteri Pertahanan, kau tak pantaukah projek ini?
Ini projek di bawah kementerian kau. Kau buat keputusan, kau bagi projek direct nego, tiba-tiba kau cakap, oh salah syarikat-syarikat kontraktor. Kalau ini salah syarikat-syarikat kontraktor, kau bagi projek tu direct nego dengan syarikat kroni kau pun salah. Beberapa ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara menyiasat Zahid yang kelihatan seolah mengaitkan kontraktor dengan pengguna akhir. Ahli parlimen yang pertama bertanya kepada Toyol Ponorogo. Maksudnya daripada apa yang disebut surat BNS itu juga mewakili end user. Toyol Ponorogo menjawab, pengerusi eksekutif BNS adalah juga bekas Panglima Tentera Laut. Dia sangat mengetahui tentang keperluan kepada end user. Jadi dalam hal ini pada hemat saya, pengerusi ketika itu yang mempunyai latar belakang yang terlalu luas dalam bidang kelautan dan keperluan perairan di sini setelah mendapat pandangan daripada end user, tentunya mencadangkan supaya perubahan reka bentuk itu dibuat. Walau bagaimanapun, peranan Kementerian Pertahanan dalam menukar reka bentuk kelas Sigma kepada reka bentuk kelas Gowin tidak dipertikaikan berdasarkan keterangan pelbagai pegawai kerajaan. Kata pengerusi PAC, so Mindef yang cadangkan reka bentuk Gowin, Ahmad Husaini Abdul Rahman, Mindef cadangkan. Pengerusi tanya lagi, kepada MOF dan endorse oleh MOF lah. Ahmad Husaini, MOF. Wah, reka bentuk telah dipertimbangkan oleh dua toyol untuk kapal ni sampai terbengkalai nak pandai siap. Bosku Toyol dengan Toyol Ponorogo berdasarkan kenyataan saksi dalam Kementerian Pertahanan mengaku semua keputusan reka bentuk kapal approve by Menteri Toyol Ponorogo dengan Menteri Bosku Toyol nombor 1 di dunia tu. Memang geleng-geleng kepala lah. Patutlah projek ni terbengkalai, rupanya reka bentuk pun salah. 6 bilion ringgit sudah dibayar, tiba-tiba reka bentuk tu salah. Patutlah projek ni jadi projek Gajah Putih. Lepas tu, syarikat kontraktor yang dapat projek ni ada masalah keuangan. Habislah. Berdasarkan siasatan yang dibuat oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara, kajian daya maju yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat BNS untuk pembinaan 5 kapal Tentera Laut Diraja Malaysia LCS gagal mengesan masalah keuangan syarikat berkenaan. Ia dibuktikan apabila kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan 1.36 bilion ringgit kepada syarikat BNS bertentangan dengan surat perkeliling perbendaraan bilang 5 tahun 2007 yang berkuat kuasa ketika itu. Nak minta bukti kan? Ni bukti dia. Toyol Ponorogo, Toyol bosku. Kenapa kau bagi projek dengan syarikat yang bermasalah, yang tak ada duit? Syarikat yang banyak hutang. Sampai kerajaan terpaksa bayar wang deposit 1.36 bilion ringgit ni. Banyak ni. Ya Allah. Ini syarikat kontraktor perombakan ni kau lantik. Ia adalah antara 9 rumusan yang diperoleh oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara menerusi proseding siasatan kontrak berkenaan. Pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara berkata kontrak projek kapal TLDM diberikan oleh kerajaan kepada syarikat BNS secara direct nego, rundingan terus, tidak ada tender terbuka. Ya Allah, ya Tuhanku.
Berdasarkan bukti, kedudukan BNS lemah dan kritikal akibat salah guna kuasa dan kepincangan dalam pengurusan keuangan dengan hutang syarikat kroni Toyol Ponorogo dan Toyol Bosku kepada pengeluaran produk Tulin bernilai 801 juta ringgit, manakala pinjaman dengan institusi keuangan adalah sebanyak 956 juta ringgit setakat 2018. Ayo, patutlah 6 bilion ringgit ni hangus lesap begitu sahaja. Rupanya syarikat kontraktor ni yang dapat projek direct nego daripada Toyol Bosku dan Toyol Ponorogo ni bermasalah dan sangat-sangat bermasalah. Dahsyat projek rompakan bilion-bilion ni. Menteri dia semua Toyol. Syarikat yang buat projek kapal ni pun Toyol. Akhirnya kapal tu jadi apa, Pak Cik Makcik Oto Arum? Tolong jawab. Tolong komen. Yang tukang bagi projek pun Toyol besar. Yang kasih keluar luluskan duit tu pun Toyol yang memang terkenal di seluruh dunia, nombor 1. Dia punya penyamun. Sekarang ni syarikat yang dapat projek ni pun Toyol juga. Free-free dapat duit. Bilion-bilion. Tapi 6 kapal tak siap. Kalau tukang buat kapal ni Toyol, yang tukang bayar duit ni pun Toyol, yang bagi projek tu pun Toyol, aku anggap 5 kapal ni memang sudah dicuri oleh Toyol-Toyol ini. Sebab itu 5 kapal tu tak pandai siap, tak nampak. 32 juta rakyat tak nampak 5 kapal tu siap. Ini memang projek Toyol paling besar di dunia. Astagfirullahalazim. Saya baca laporan formal dan rasmi, bukti. Jawatan kuasa kira-kira wang negara mendapati tiada sebuah pun kapal tempur pesisir pantai LCS Tentera Laut Diraja Malaysia yang disiapkan. Walaupun kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia telah membayar sejumlah wang 6.083 bilion ringgit untuk projek itu. Banyak ini 6 bilion ringgit. Kalau dibagi kepada 32 juta rakyat Malaysia, 6 bilion ringgit ni, kau bagilah 1 juta duit bantuan kepada setiap orang Melayu. Kaya orang Melayu. Jutawan. 6 bilion ringgit ni, kau bagi duit ni dengan orang-orang Melayu, orang Bumiputera, Cina, India, Sabah dan Sarawakian, duit bantuan keluarga Malaysia, kaya. Boleh bayar, boleh beli ayam mahal, telur mahal, minyak masak mahal, beras mahal, rumah mahal. 6 bilion ringgit ni banyak. Ya Allah, rugi projek ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ini projek Toyol-Toyol. Ya Allah, boleh kaya Melayu. Kalau kau bagi duit 6 bilion ringgit ni kepada orang-orang Melayu, tak miskin orang Melayu. Bagaimana hilang 6 bilion ringgit ni? Toyol Bosku, Toyol Ponorogo. Kalau kau bagi dengan orang Melayu, orang Bumiputera, Cina, India, Sabah, Sarawakian, untung juga rakyat. Ini lesap hangus macam tu. No wonder SPRM nak siasat projek ni. No wonder Parlimen siasat, Jabatan Audit Negara siasat projek ni. No wonder Hishamuddin pun tak nak backup sudah projek terbengkalai ni. Tabik spring dengan Hishamuddin Tun Husin. Sebab mengaku masalah projek terbengkalai ni. Ya Allah, kesian orang Melayu, rakyat Malaysia, miskin semakin miskin. Rupa-rupanya projek 6 bilion ringgit ni, projek atas angin. Astagfirullahalazim, mengucap aku dari awal sampai habis lah siaran perbahasan ni. Pengerusi PAC berkata, kontrak projek itu diberikan kerajaan kepada syarikat BNS untuk membina 5 kapal untuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Ini bukan menyelesaikan masalah pertahanan dan kedaulatan negara. Ini menambahkan masalah. Ya Allah.
Ayo, kalau negara kita nanti terlibat dengan Perang Dunia Ketiga, dari mana kita nak dapat kapal? Tolong jawab konon, Toyol Ponorogo, Toyol bosku, toyol-toyol dalam umngok ni. Banyak ni kosapu ni. 6 bilion ringgit. Kalau kapal tiada, maksudnya 6 bilion ringgit ni dicuri lah ni kan? Betul lah. 10 tahun rakyat Malaysia menunggu menanti 5 kapal besar tentara laut di Raja Malaysia. Kesian tentera-tentera kita. Dikasih bodoh, ditipu. Projek atas angin. Ini skandal baru. Paling mengejutkan, perjanjian konsesi projek ini adalah tidak adil untuk kerajaan Malaysia, untuk TLDM, untuk Kementerian Pertahanan dan rakyat Malaysia. Jawatan kuasa kira-kira wang negara mendapati terma kontrak adalah lemah dan tidak memihak kepada kerajaan Malaysia. Yang mana pembayaran projek pembinaan kapal tentera laut di Raja Malaysia berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item dan bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Ini adalah luar biasa dan menyebabkan bayaran kemajuan. Kapal LCS-1 melebihi kemajuan kerja sebenar sebanyak 21.1%. Bayaran yang diberikan adalah bilion-bilion ringgit. Kapal tentera baru 20% siap, sudah bayar bilion-bilion ringgit. Toyol Ponorogo. Woi, Toyol bosku, gilakah kamu ini? Hisap gam? Hisap siabo? Hah? Hisap heroin? Hisap ais? Hisap apa? Kapal LCS-1, kapal TLDM, baru 20% siap, sudah bayar bilion-bilion. Apa sudah jadi oh? Kau buat duit rakyat, duit negara ni macam duit toyol? Gila. Isu berkaitan skandal projek kapal tentera laut di Raja Malaysia yang tidak ada siap walaupun satu, yang sangat-sangat menarik apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menahan 2 pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat kontraktor susulan penemuan petunjuk baharu dalam siasatan ke atas kontrak perolehan 6 kapal tentera laut di Raja Malaysia oleh syarikat BNS. Ada yang tanya tadi kan? Sudah tangkap ni 2 CEO syarikat kroni, Toyol bosku dengan Toyol Ponorogo, sudah ditangkap pun. Siapa dalang utama ni berkomplot dengan dorang ni? Kau bayar 6 bilion ringgit, kau sudah tahu kapal belum siap? Ni, Toyol Ponorogo dengan Toyol bosku ni, tolong jawab. Kenapa kamu bayar 6 bilion ringgit, kapal belum siap? Kau hisap darah rakyat, hisap duit rakyat ke ini? Memang terbaik negara kita ni. Toyol-toyol dia memang makan bilion-bilion oh, bukan juta-juta. Tak main ya juta-juta. Ini toyol besar ini, perut dia memang buncit. Laporannya disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan, individu yang masing-masing berusia 49 tahun dan 79 tahun adalah CEO syarikat yang terlibat dalam projek tersebut dan ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Kedua-dua individu terbabit disyaki melakukan penyelewengan dan menerima rasuah menerusi pembayaran yang dibuat kepada 3 syarikat di luar negara. Astagfirullahalazim. Ni, projek pembinaan kapal tentera laut di Raja Malaysia yang terbengkalai ini, rupanya memang ada skandal rasuah. Salah seorang daripada mereka juga disyaki menerima rasuah daripada subkontraktor yang dilantik bagi mengendalikan projek tersebut. Ini lagi ni, projek Alibaba ni. Subkon ni. Ya Allah. Patutlah projek ni nak pandai siap. Rupanya projek Alibaba apa ini? Ya Allah, projek Toyol Alibaba. Kalau syarikat BNS tu tak pandai buat kapal, buat apa lagi kau bayar 6 bilion ringgit?
Toyol Ponorogo, toyol bosku. Ini buat subkon ni apa cerita ni? Subkon dia bukan satu lapisan. Beratus-ratus lapisan. Kontraktor utama toyol. Kontraktor subkon pun toyol juga. Bukan satu subkon. Ya Allah, beratus-ratus dia punya subkon, Pak Cik Makcik. Ini memang projek rompak merempak. Gila, belau, dupang. Patutlah tak pandai siap. Apabila satu syarikat tak boleh siapkan, dia bagi dengan syarikat lain. Dia subkon lagi. Tak boleh siap. Sudah ambil duit 6 bilion ringgit. Dia subkon lagi tu. Dia subkon lagi sampai ke 100 kali. Jadi ada banyak toyol dalam projek ini. Siapa yang approve duit ni? Kau. Toyol bosku, toyol Ponorogo. Kau ni mastermind. Kenapa banyak dia punya subkon? Sebab duit sudah hangus 6 bilion ringgit. Ya Allah. Pada 21 November lalu, Presiden Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia, Laksamana Pertama Muhammad Imran Abdul Hamid, membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung projek pembinaan 6 kapal Tentera Laut Diraja Malaysia yang gagal diserahkan mengikut jadual. Ini kau tanya, tak ada laporan. Ni laporan SPRM. Tentera kita sendiri buat laporan. Gila, ya Allah, bikin malu. Bikin malu nama negara, bikin malu nama Tentera Laut Diraja Malaysia, ya Allah. Bikin malu nama kerajaan, bikin malu nama Kementerian Pertahanan. Projek bernilai 9.1 bilion ringgit dianugerahkan kepada syarikat kroni toyol-toyol oleh kerajaan melalui Kementerian Pertahanan dengan 6 bilion ringgit sudah dibayar bagi tujuan pembinaan tersebut. 6 bilion ringgit daripada 9 bilion ringgit sudah dibayar. Untuk rekod, 6 kapal Tentera Laut Diraja Malaysia kelas frigat akan dilengkapi peralatan dan sistem untuk peperangan 4 dimensi, antaranya sistem SAM, sistem SSM, sistem MCG, sistem SCG, sistem TAS, sistem DLS. Tapi semua kapal berteknologi tinggi ini terbengkalai dan tak siap. Sebab semua kontraktor-kontraktor dia lanun rupa-rupanya tak pandai buat kapal. Ya Allah. Kata Toyol Ponorogo, toyol bosku, semua syarikat yang dia lantik itu pandai buat kapal. Ini sistem berteknologi tinggi di dunia ni untuk berperang. Kapal tu untuk berperang, bukan untuk hiasan. Bukan untuk jadi wayang projek Gajah Putih. Ya Allah. Patutlah kau bagi projek ni direct nego. Rupanya syarikat kontraktor toyol-toyol tu tak pandai buat kapal. Belum siap kau sudah bayar 6 bilion ringgit. Selain itu, kapal-kapal Tentera Laut Diraja Malaysia yang sepatutnya siap, reka bentuk dia adalah steel yang moden dan bakal memenuhi keupayaan pertahanan abad ke-21. Dan dikatakan memang kapal itu sangat-sangat besar. Itulah kapal-kapal yang dinantikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Sebab selama ini kapal kita kecil saja. Jadi, bila SPRM siasat tangkap ni, kau jangan menggelupur. Jangan pula kau salahkan SPRM. Kalau SPRM sudah buat pendakwaan mahkamah ni untuk kroni-kroni si toyol ini, mesti ada yang dikambing hitamkan ini. Kau tanya aku sekarang mana kapal tu? Kapal tu di planet Pluto tak siap. Sebab dia punya kontraktor utama subkon dia semua tak tahu macam mana mau kasih siap kapal perang besar tu. Hanya tahu ambil duit 6 bilion ringgit.
Ini zaman kerajaan Umngo. Kapal ni. Kau tahulah kerajaan Umngo ni kerja dia. Jadi lanun, jadi toyol. Tak tahu malu makan duit haram dengan kroni-kroni toyol dia. Kapal tak wujud. Kapal gaib ini nama dia. Projek kapal gaib. Ini projek kapal atas angin. Sudah terbang kapal itu. Sudah hilang di tengah-tengah lautan. Jadi kalau negara kita ni diserang di musim Perang Dunia Ketiga, mati sia-sialah kita semua ni. Berdasarkan secret information, Perang Dunia Ketiga antara Amerika Syarikat lawan China, lawan Rusia ni akan meletus tak lama lagi. Kalau 6 kapal, 5 kapal tentera laut Diraja Malaysia ni sudah terbengkalai tak siap, hancur negara kita ni kalau ada Perang Dunia Ketiga. Hancur kedaulatan negara kita. Boleh dijajah ni. Jadi rebutan kuasa-kuasa besar asing. Kau ingat main-main kan ini masalah ini? Besar masalah ini. Ini bukan masalah kes merompak duit rakyat hangus. Ini masalah keamanan, kedaulatan, keselamatan negara di musim Perang Dunia Ketiga ni. Tak lama lagi ni US dengan China berperang. Teruskan toyol-toyol ni merompak. Kalau dilarang merompak, marah kamu kan? Sakit jantung kamu kalau kamu dilarang merompak. Sakit kepala kamu. Tak boleh kamu tidur malam kalau kamu dilarang merompak. Teruskan jadi toyol, tak kularang. Tapi kalau toyol-toyol ni masuk sangkar penjara Sungai Buloh, disitulah dia punya maut. Dia punya mati. Ini dosa-dosa merompak ini, jangan pula kau salahkan aku. Bukan aku yang jadi menteri toyol, bukan aku yang jadi Perdana Menteri. Kau salahkan pula aku. Aku ni hanya mengulas laporan Jabatan Audit Negara, laporan siasatan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara dalam Parlimen. Ini laporan daripada SPRM, laporan daripada tentera. Memang ada skandal rasuah ni. Projek kapal LCS Tentera Laut Diraja Malaysia. 6 bilion ringgit sehingga 9 bilion ringgit. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau cakap SPRM tidak bertindak. SPRM bertindak je pun. 2 CEO tu sudah ditangkap, disiasat. Kertas siasatan sudah dibuka. Tinggal dakwah lagi ni. SPRM, this is the right time. Tekan butang. Biar toyol Ponorogo dengan toyol bosku tu sakit kepala. Mati kelemasan. Sudahlah kes 1 MDB toyol bosku ni tak ditutup dalam mahkamah. Kes SRC tak lama lagi dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. 9 hari lagi. Dia tambah lagi masalah dia. Merompak projek 6 bilion ringgit. Memang kau betul-betul toyol lah. Cari penyakit. Mau sangat masuk penjara Sungai Buloh. Ambil kau. Teruskan merompak toyol-toyol ni. Tak kularang kamu. Tapi kalau kamu disumbat beramai-ramai dalam penjara Sungai Buloh, mati sia-sialah. Kami ni kesian tengok kamu ni toyol-toyol. Tiap-tiap tahun kantoi merompak bilion-bilion ringgit. Lepas tu bila disiasat ketakutan. Bergegar. Ketakutan. Bila didakwa dalam mahkamah, yang disalahkan, ini salah Jupazli. Ini salah Tun Dr. Mahathir. Waktu projek kapal ini bukan zaman Tun Dr. Mahathir, zaman kau. Bosku toyol. Salah Muhyiddin. Projek ini zaman kau. Toyol Ponorogo. Jadi kalau kamu beramai-ramai ni secara berjemaah, toyol-toyol disumbat dalam penjara Sungai Buloh, tak lama lagi ni. Kamu check in penjara Sungai Buloh. Toyol bosku, toyol Ponorogo, toyol nenek sihir. Macam-macam toyol ada. Toyol hisap darah. Toyol apa lagi? Toyol Cina pun ada. Jolo. Sampai lari. Lintang pukang. Toyol. Entahlah macam-macam toyol. Paci-maci Oto Arum. Ini memang projek. Ya Allah. Bila projek ni terbengkalai tak siap, maksudnya ini memang ada unsur-unsur rompakan, unsur-unsur rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah. Logik.
Duit rakyat sudah habis 6 bilion ringgit. Kapal tiada. Ini projek toyol rompak besar-besaran secara berjemaah sudah ini. Toyol-toyol bergotong royong. Ada sudah aku tengok nih muka toyol-toyol nih, merah ketakutan ini. Belum lagi disiasat oleh SPRM, belum lagi disumbat dalam lokap dalam penjara oleh SPRM. Sudah ketakutan. Kenapa kamu takut ini? Terkejut, semua bukti ditemui, dilaporkan kepada SPRM. Itulah beria sangat. Bangga sangat jadi toyol, jadi perompak, penyamung, penyangak, pencuri. Ada banyak kerja halal, kerja haram juga kamu buat. Nah, tumbanglah ini, parti toyol ini. PRU 15. Jangan kamu undi ya, parti toyol umungok tu. PRU 15. Memang parti toyol ni, kalah teruk ni PRU 15. Sudahlah harga barang sangat mahal. Case 1MDB, hutang dia tak bayar. Rakyat yang bayar. Kenyang merompak, ini lagi projek besar ni. 6 bilion ringgit. Tak ada hasil. Toyol kaki kepit pondan ni. Bertaubatlah. Sudahlah takut dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. 9 hari lagi. Hari-hari minta tangguh, minta tangguh. Ini siasatan kapal ni pun minta tangguh. Tahu pun kau takut. Sepandai-pandai toyol ni merompak. Waktu malam, waktu siang, waktu petang. Ni kantoi. Pakcik-makcik otok arung. Nyawa-nyawa ikan bah sudah parti toyol ini. Tinggal beberapa hari lagi. Tumbang. Di mahkamah. Di Putrajaya. Masing ni mulutku. Sudahlah jadi kerajaan toyol pintu belakang. Ini kapal-kapal pun. Ya Allah, semua toyol rompak secara berjemaah. Parti toyol ni, syok sendiri overconfident. Musim harga barang sangat mahal. Kegawatan ekonomi, nilai ringgit jatuh. Kes mahkamah toyol-toyol ni, tak ditutup. Lepas tu, ni projek mega 6 bilion ringgit lesap duit rakyat. Kapal-kapal tentera laut Diraja Malaysia hilang. Ni punca-punca tumbang ini, tanda-tanda tumbang PRU 15 ni. Parti-parti toyol, are you ready tumbang? Dengan Seju Pazli pun kau takut, kau tangkap, kau gari. Sekarang aku bebas. Sakit kepala toyol-toyol ini. Tangkap lagi, aku tak ada jenayah ni. Kau ni, toyol kaki kepit pondan. Toyol bosku ni. Ditangkap, digari, disiasat, dibicarakan dalam mahkamah, kalah di mahkamah. Belum disumbat dalam penjara Sungai Buloh, sudah ketakutan. Sejak bila parti toyol ni menang, ini parti kalah syok sendiri. Jadi Perdana Menteri. Jadi kerajaan yang tak sah, kerajaan haram. Apa kau rasa? Nak sangat jadi Perdana Menteri? Jadi Perdana Menteri haram, jadi Perdana Menteri toyol, jadi kerajaan haram, kerajaan toyol. Tengok rakyat mengamuk, maki hamun kerajaan parti toyol ni. Nah, buruk nama kamu kan, terlampau tamak nak jadi Perdana Menteri. Terlampau tamak. Rompak kuasa kerajaan rakyat. Ambil kau. 1001 masalah. Masalah harga barang sangat mahal. Masalah ringgit semakin turun. Masalah ekonomi. Hutang negara berlambak. Orang Melayu miskin semakin susah. Makan pun susah zaman sekarang. Ni 1MDB, bosku Najib. Zahid Ponorogo, bosku Rosma. Menghitung hari, check in penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Apa lagi masalah? Parti toyol berpecah belah sebab berebut nak merompak. Ini masalah parti toyol ni, berpecah belah ni. Berebut nak jadi presiden, berebut nak jadi Perdana Menteri. Berebutkan projek-projek untuk dirompak. Makanmu. Masin ni mulutku. Akulah yang meramalkan. Toyol kaki kepit pondan tu dengan parti toyol dia tumbang PRU 14 lalu. Kamu semua ni takut sama aku, jangan kau main-main. Ini parti toyol paling banyak merompak ni.
bermaharajalela, menghancurkan negara, menghancurkan kedaulatan negara, memiskinkan orang Melayu. Ni belum lagi masalah hutang-hutang negara ni. Banyak masalah parti toyol ni. Teruskan buat masalah, cipta masalah. Ini tanda-tanda tumbang ini. Kalau kau sudah tangkap si Jupazli, itu memang tanda-tanda kalah lah itu. Tumbang. Takut tumbang kan? Sebab itu kau tangkap si Jupazli, kau ugut si Jupazli. Walaupun tak ada jenayah kan? Oh, toyol kaki kepit pondan. Aku tahu kau punya game ni. Rahsia kau semua di tanganku. Ni bukti-bukti. Toyol kaki kepit pondan, toyol Ponorogo merompak projek rakyat 6 bilion ringgit kapal belum siap bersama dia punya kroni-kroni toyol, syarikat-syarikat kroni dia. Ambil kau. Ni parti toyol ni bermasalah dia ni. Buruk sudah nama dia dekat-dekat PRU 15 terbongkar semua. Mampus kau. Kasih mahal itu harga barang. Kalau harga barang ni makin mahal lah parti toyol kau merompak sampai PRU 15. Tumbang. Kau kasih bodoh orang Melayu, Bumi Putra, Cina, India, Sabah, Sarawakian. Tumbang. Teruskan. Merompak kasih bodoh orang Melayu dengan harga barang sangat mahal. Rompak lagi, ndak aku larang. Bagus. Ini tanda-tanda tumbang ini. Kalah PRU 15. Sudahlah berpecah belah, berantakan. Toyol Ponorogo pun berebut jawatan Perdana Menteri dengan toyol kaki kepit. Dengan toyol harga barang sangat mahal. Macam-macam lah. Semua berebut. Syok sendiri, overconfident. So, selamat maju jaya ya. Lambat atau cepat, kalau parti toyol ni kalah PRU 15, projek ini, jangan terkejut. Toyol kaki kepit pondan dengan toyol Ponorogo akan didakwa dalam mahkamah. Saya bagi pesanan awal-awal. Kalau parti toyol ni kalah, projek besar yang akan jadi isu dalam mahkamah Malaysia selepas PRU 15, dia punya mastermind akan didakwa tau. Toyol kaki kepit pondan dengan toyol Ponorogo. Yang suka betul cari penyakit. Suka betul gali lubang kubur sendiri. Tembak kepala sendiri. Dia ingat kalau dia merompak dalam Malaysia ni selamat. Tidak selamat. Ada banyak mata-mata. Bagus kau larilah toyol-toyol ini semua. Kalah parti toyol tu PRU 15. Bagus kamu larilah pergi negara orang lain. Jadi, syabas dan tahniah. Jadi toyol yang sangat-sangat berjaya merompak. Syabas dan tahniah. Toyol kaki kepit pondan, toyol Ponorogo, teruskan merompak. Aku sokong kamu merompak. Tapi akhirnya penjara Sungai Buloh lah. Aku sokong. Aku sokong 3 juta toyol dalam parti toyol ni merompak bersama toyol kaki kepit pondan dengan toyol Ponorogo ni. Aku sokong. Tapi kalau parti toyol ni tumbang PRU 15, ending dia penjara Sungai Buloh lagi. Bila toyol-toyol ni masuk penjara Sungai Buloh, sebelum PRU 15. Dan ditambah lagi hukuman penjara dia selepas dorang kalah ni PRU 15. Toyol harga barang sangat mahal, selamatkan diri anda ya. Aku tahu kau tengok video ni. Selamatkan diri anda. Kau tahu parti toyol kau kalah PRU 15. Kau tahu toyol kaki kepit pondan, toyol Ponorogo tu confirm check yang penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Kau tahu. Dengar-dengar Perdana Menteri toyol dan kerajaan toyol tunggang langgang sekarang ni huru-hara. Ada sudah parti mau tekan butang kasih tumbang Perdana Menteri toyol dengan kerajaan toyol harga barang sangat mahal ni. Nak sangat lawan Jupazli Syekh Ahmad, lawan rakyat Malaysia, kasih bodoh rakyat. Kami ni tak takut ditangkap, tak takut masuk penjara. Ni, toyol kaki kepit pondan, toyol Ponorogo ni, toyol nenek lampir sihir ni takut penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Kami ni tak takut miskin. Kamu ni, toyol-toyol penyamung-penyangak, iblis syaitan dajjal ini. Lesen besar merompak ini. Takut jadi miskin toyol-toyol ni semua. Iya,
ada parti yang tekan butang nih. Mau kasih hancur semua toyol-toyol dalam kerajaan toyol ini. Sebab ini terlampau banyak diorang rompak. Harga barang sangat mahal. Masalah ekonomi rakyat tidak diselesaikan. Hutang negara bertambah. Nilai ringgit jatuh hari-hari, bukan naik. Teruskan merompak. Aku sokong kamu semua nih. Kerajaan Toyol, Perdana Menteri Toyol, Toyol Kaki Kepit, Pondan, Toyol Ponorogo, sokong. Aku sokong kamu. Check in penjara Sungai Bulu juga selepas kamu kenyang merompak jadi Toyol. Ya? Jadi itu saja daripada saya, Pak Cik Makcik Otto Arum. Good luck Toyol Kaki Kepit Pondan, Toyol Ponorogo. Kalau check in penjara Sungai Bulu sebab projek merompak kapal tentera laut di Raja Malaysia ni 6 bilion ringgitnya, teruskan merompak semua kapal-kapal tentera di Raja Malaysia ni. Oh, kau kasih hancur negara, sabotaj rakyat, sabotaj negara, sabotaj kedaulatan negara. Kamu ni lah pengkhianat petualang musuh negara. Sengaja kasih projek ni tak siap supaya negara kita ni senang diserang oleh musuh kan? Begitu cerita dia, toyol-toyol pengkhianat petualang, mampuslah kau ini kali. Bertambah lagi kes mahkamah kamu, sudahlah beratus-ratus kes. Ini memang beribu-ribu kes lah ni. Kalau kalah lagi kerajaan toyol ni PRU15, beribu-ribu kes rompakan, bilion-bilion ringgit terbongkar. Teruskan merompak, tidak aku larang Aku sokong kau merompak. Toyol Ponorogo, Toyol Kaki Kepit Pondan, Toyol Mak Lampir Sihir, Toyol harga barang sangat mahal, aku sokong kau. Tapi kalau beramai-ramai, berjemaah check-in penjara Sungai Bulu, baus kau bunuh dirilah. Larilah kau pergi negara lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over. Toyol Kaki Kepit Pondan dengan Toyol Ponorogo ni. Kantoi dalam skandal projek rasuah, projek rompakan, projek atas angin, projek kapal gaib tentera laut di Raja Malaysia bernilai 6 bilion ringgit yang tak pandai-pandai siap sampai sekarang. Penjara Sungai Bulu, penjara neraka Jahanam, kirim salam rindu Toyol-toyol Kaki Kepit Pondan, Toyol Ponorogo. Game is over dan masuk perangkap sendiri. Terima kasih.